Okay. So I hope I open up your mind mengenai all these instrument yang bagaimana anda bukan hanya kepada trading. Sebabnya if you are only focusing kepada trading and apa yang anda buat besarkan account, you are putting more risk. Anda tak dapat cuma tengok trading sebagai separate daripada the whole investment portfolio anda. Itu tak dapat. You can't be doing, bulan ni aku ada $50, aku nak depo, nak trade. Berapa boleh dapat? Tak. Itu soalan yang hampir mustahil untuk dijawab oleh siapa-siapa pun. Kalau ada orang boleh jawab, memang 5%, 10%, 50% dan paling teruk dia 5,000%, 6,000%. Itu jawapan-jawapan yang tak masuk akal. Tak ada, dia berniaga. Berniaga ada naik, ada turun dia. Di sinilah kenapa what you do is anda kena approach dia sebagai konsep portfolio. There is no way, there is no two way about it. Anda tak dapat tengok trading ni berbeza dengan anda punya simpan ASB ke, anda beli option daripada company, dapat option daripada company dan terima dividen bonus setiap tahun ke. Dia adalah satu daripada the whole portfolio, the whole ke mana anda melabur. Anda kena tengok benda ni macam ni. Anda tak dapat cuma bimbang EU ke mana besok. Dia tak. Anda cuma melabur kepada satu sistem trading. Sistem trading mana? Sistem trading yang anda faham. Apa sistem trading yang terbaik? Apa yang anda faham? Apa yang saya kongsikan dalam sesi saya adalah bagaimana kita membaca struktur pasaran. And by now, saya harap anda semua dah faham this structure. Ada soalan tak untuk struktur ini? Struktur paling basic dalam market. Ada tak soalan sebelum kita move on kepada building a portfolio ni? Setakat ni okey kan? Di mana kita melihat kepada negatif yen, positif yen, positif ataupun negatif dolar, positif ataupun negatif dolar. Faham? Panjang faham? Dah nampak the big picture dia kali? That's why when you are building a portfolio, it must be multi-time frame portfolio. If anda trading, account trading anda, you can pecahkan dia kepada apa yang anda nak labur, apa yang anda nak trade. Beza dia, yang anda akan nak gunakan untuk pelaburan adalah anda tak guna leverage langsung. Don't use untuk pelaburan. Untuk the trading side, if ada offer untuk gunakan leverage, ambil. But you don't use leverage per se. Seperti anda over masuk banyak sangat position. Leverage tu membenarkan anda buka lebih banyak position. Lebih banyak position, lebih banyak exposure, lebih banyak risiko, lebih senang untuk wipe out, stop out account. Kalau anda faham apa yang saya sampaikan mengenai position sizing, saya tak guna leverage per se untuk buka position. Saya guna dia apabila kita dah nak buka second position. Sebab original position tak menggunakan leverage. Base position tak guna leverage. Ini maksud saya. Okay. Building a portfolio, the first thing, objective setting. Kita dah settle benda tu. Toleransi kepada risiko, fahamkan duit. Selepas anda memahami berapa saiz portfolio anda, dia tak sama. Di mana anda kena tahu berapa sebenarnya bajet yang anda ada untuk melabur. Kebanyakan kita ni, kalau anda mempunyai pendapatan tetap, maksudnya bekerja, anda ada bisnes, anda ada income, jangan kira dia sebulan-sebulan. Sebab perbelanjaan anda setiap bulan tak sama. Kereta, rotek meninggal, hari raya, budak
sekolah buka 1 September, sekolah mungkin nak buka berperingkat balik, nak kena beli baju balik kan. Anak kita dah makin besar panjang, dah 13 tahun dah umur dia, dah orang Sarawak cakap dia punya seluar tu dah senting. Jadi benda-benda macam ni buat bajet anda untuk tahunan. Jangan berfikir macam orang bekerja trading ya. Tiap-tiap bulan dapat berapa. Itu orang bekerja. Saya kalau dengar orang macam tu, saya tahu itu bukan approach sebagai seorang pelabur. Anda approach macam orang bekerja sebagai trader. Itu tak dapat. Sebulan-sebulan dapat trade buat $500. Cukuplah untuk tampung aku punya perbelanjaan. Kedai mana tiap bulan dapat 500? Ada yang banyak, ada yang turun, ada masuk, ada banyak, ada yang turun depending kepada market situation. Okay? So, tentukan saiz portfolio anda dan kiranya anda ada pendapatan tetap. Portfolio anda adalah satu portfolio yang hidup. Maksudnya, tiap-tiap tahun anda akan letakkan duit dalam portfolio anda. Ya? Itu dia. Anda akan tambah perniagaan anda, pelaburan anda makin besar, makin besar, makin besar. Selain daripada income, daripada dividen, daripada trading anda. Faham? Jadi anda kena untuk open dan hold position, yang penting jumlah nak. Yes, exactly, Joe. So the thing is, ada determine kan, adakah anda akan sekali one off. Ini bagi mereka, dia tak sama. Ada orang yang memang dia ada satu lump sum, satu duit yang banyak. Okey, ini untuk aku untuk aku melabur. Mungkin anda dapat wang pusaka ke, jual aset mana-mana ke, ataupun dapat bonus 15 tahun ke, or whatever. Tiba-tiba ada lump sum duit. Itu satu lagi ya. Jadi determinekan apa saiz portfolio dan jenis dia, sama ada dia adalah satu portfolio yang anda memang dah ada duit, ataupun nombor dua adalah portfolio yang anda akan tiap-tiap tahun top up dia. Di situlah sebabnya anda kena buat bajet. Anda tak dapat fikir bulan ni aku ada berapa, adalah $50, bolehlah depo $50, trade kan. Anda akan lalu cycle, kejap withdraw, sekejap lagi lebur, banyaknya lebur. Duit mertua, dahsyat. Dahsyat. Duit mertua. Okey. So tentukan jenis portfolio anda. Kita tak sama, sebab itu tak ada satu formula yang work for everyone. Anda tentukan siapa anda, ya. Jadi one is portfolio anda tadi. Determinekan apa jenis dia. Sama dia adalah satu portfolio yang hidup, yang sentiasa akan di top up tiap-tiap tahun. Ini penting ya. Sebabnya kalau itu di top up setiap tahun, maksudnya permulaan dari yang kecil. Apa goal anda kepada dia? Anda nak bina dia sampai berapa ribu, sampai berapa juta, berapa ratus ribu. Ya, itu nombor satu. Kalau portfolio anda memang anda ada duit yang banyak, anda ada, aku nak cuba dengan 100 ribu untuk melabur. Ke mana aku nak melabur? Faham? Ya, jadi kita tak sama. Ada orang yang memang dah ada duit, ada orang yang nak bina. Jadi anda tentukan siapa diri anda. Yang pertama kita cerita pasal kita punya yang majority, di mana kita tak ada lagi jumlah itu. So apa yang anda buat anda punya bajet, ya. Anda punya bajet dan anda tengok berapa sebenarnya anda ada setahun untuk anda nak melabur. Katalah anda boleh set aside sebanyak $200 sebulan, setahun ada 2,400. Is that fair amount? Setahun 2,400. Fair tak? Kalau saya katakan setiap bulan anda boleh simpan $200 untuk melabur, termasuk ASB, termasuk apa? $200 boleh? $100 mungkin kecil, $500 mungkin terlalu banyak, $200 fair for everyone. Katalah anda boleh simpan, maksudnya setahun anda ada 2,400.
US dollar untuk setahun. Tanya diri anda ini berapa banyak? Katalah goal pertama anda ini anda akan cuba untuk nak capai, nak grow tiap-tiap tahun anda akan top up, tiap tahun anda akan top up sampailah portfolio anda mencapai satu milestone, satu aras yang anda punya 200 bulan lebih kurang okey. Anda punya goal tadi. Katalah anda cuba untuk nak jadikan portfolio ni goal pertama anda sebanyak 10,000. 10,000. Saya bagi contoh Ingat, tiap-tiap tahun anda akan injek 2,400. Anda akan injek 2,400. So, tiap-tiap tahun anda ada 2,400. Okey, macam mana kita nak buat ni? Ada dua cara. Yang pertama adalah, ini bagi majoriti kita, adalah penggunaan kaedah nominal. Anda tak ada lagi 10,000 tu, tapi anda nak sampai 10,000. Anda ada modal asal 2,400. Okey. Tanya diri anda, kalau anda betul ada 10,000 sekarang, berapa anda sanggup hilang? Jangan tanya 2,400. 10,000 berapa anda sanggup hilang? Itu soalan yang pertama anda perlu tanya. Katalah, saya sanggup hilang sebanyak rugi daripada 10,000 ni, saya cuma sanggup hilang sebanyak 10%, 20%, or whatever. Depend kepada anda. Sebab saya tak tahu, makna duit tu tak sama kepada masing-masing. Okey, kita katakan, okey, the first goal, saya sanggup hilang 2,000. Anda ada modal asal 2,400. Tapi anda akan trade macam anda dah ada 10,000. Ini bagi yang nak accelerate, nak accelerate sikit. Anda kena faham bahawa all these risk akan distribute kepada semua aset yang anda melabur. Bukan hanya trading, kepada fix dan juga kepada anda punya variable, iaitu trading. Kita akan bahagikan yang 10,000 ni kepada dua jenis income, iaitu satu aset, satu adalah pasif. Pasif ni adalah apa-apa pelaburan yang anda akan terima tanpa anda trade, tanpa anda perlu nak pantau, anda cuma tunggu satu masa, hujung tahun dapat berapa. Itu pasif. Anda cuma simpan kat dia, dapat berapa. Itu pasif. Ini adalah aktif. Aktif ni yang anda akan pantau. Ini yang anda trading. Ni kita pergi dalam sikit. Biasa sebut variable dengan fix kan. Ni bahasa sepatutnya lah. Pasif dan aktif. Kalau robot tu aktif. Tak ada robotnya pasif. Tak ada. Siapa kata trading pakai robot tu pasif? Itu bukan. Selagi dia mempunyai risiko yang tinggi dan anda perlu nak tengok-tengok, jenguk-jenguk dia, itu aktif. Tak. Duit yang sanggup hilang tu letak. Tak, the whole investment, bila anda melabur, the first thing yang anda kena tahu adalah, Galih, every investment come with a risk. Semua. Every. So, risk tu kalau anda definekan dia, there is no such thing as low, high or medium risk. There is no such thing. Anda determinkan, saya sanggup hilang 2,000. Anda dah bagi tahu, risk anda cuma 2,000. Okey, sekarang ni antara pasif dengan aktif, there are things yang anda tahu dia mempunyai risiko yang amat rendah. Saya tulis saja, tak sebut. Ini tak hilang. Ini dijamin kerajaan, betul? Ini tak dijamin, tapi at least dia tak hilang. Faham?
dan lain-lain yang berbentuk sebagai simpanan. Apa lagi? All this passive. Co-op dan lain-lain. EPF itu kalau ada lagi menyeluruh. Ya, maksudnya anda akan lihat kepada gaji setiap bulan. Though it receive, you are getting around 2.5 to 3%, 3.5%, itu pun sebagai pasif. Kalau ada nak menyeluruh lah. But itu tak dapat masuk dalam anda punya portfolio ini, Amirul. Sebab EPF tu portfolio pelaburan. Faham tak? Unless anda memang besarkan anda punya size, dan semua portfolio ni anda nak guna untuk anda bersara. Anda nak bersara bila anda sampai 1 juta. Then anda boleh buat benda tu. Faham? SSPN. SSPN tu apa? SSPN is skim saraan. Skim apa? SSPN tu apa? Anything yang you don't have to buat apa-apa, you just put money, you wait for the dividend and bonus. That is passive. And normally the risk is very low. Boleh? So persoalan dia, berapa anda nak letak kat sini? Itu soalan utama dia. Berapa aku nak depo, berapa aku nak letak dalam ni? Anda tak dapat tengok benda ni lain daripada anda punya trading. Tak dapat. You can't look at it different. Tak dapat. Dia satu je. Dia sama je. Simpanan pendidikan anda. That is a different portfolio, Santi. If you want, you can do a different portfolio for that. Ingat, ini katalah 10,000 ni untuk anak. Mutual fund or whatever. Whatever yang anda tak perlu untuk nak tengok. Whatever yang anda tak perlu nak jenguk-jenguk, anda tak perlu ada buka kedai, anda nak, itu pasif. Kalau ambil EPF, yes Wimun, tapi kena faham itu adalah anda punya anda cuma boleh withdraw dia umur 50 ataupun 55 kan. Ada beza dia. But depend. If that is your portfolio, kalau ini adalah untuk persaraan, then anda masukkan semua tu. Kalau dia bukan untuk persaraan, anda nak buat satu untuk anda, you can have different portfolio, faham tak? You can have one portfolio to grow until 10,000. Bila sampai 10,000 anda nak bawa family anda bercuti ataupun nak beli apa ke, itu satu portfolio. Nombor dua adalah anda punya portfolio pelaburan contohnya. Portfolio pelaburan. Di sini yang EPF apa semua tu. Ini adalah portfolio satu lagi untuk anda punya pendidikan anak. Then you are putting SSPN. All these thing dalam ni. Dan ini adalah untuk anak punya ni. At the same time, you can put the active side of it. Sekiranya anda set aside this jumlah untuk ni adalah untuk anak. Untuk anak yang sebelah sini. Then the same thing. Anda tengok, kalau dia punya pulangan dividen, tiap-tiap tahun tu adalah lebih bagus daripada ini. Faham tak, Santi? If SSPN punya pulangan lebih tinggi daripada ini, then you put more dalam SSPN. You don't have ini kat atas ni. The thing is, bezakan. Ramai kita ni cuma buta-buta. Orang kata letak ASB, kita letak ASB. Orang kata kita letak ASW, kita letak ASW. Orang kata beli mutual fund, kita masuk. Orang kata beli takaful, kita beli. Tapi kita tak kaji dia punya apa faedah dia, apa pulangan dia. Tolong ada alert sikit. Berapa sebenarnya yang kita dapat daripada dia. Yes,
Your retirement planning started bila anda masuk sekolah. Fazrin, kita masuk darjah 1 tu, you are starting to plan your retirement. Sepatutnya kita tak diajar benda tu, kita cuma diajar pasal retirement bila kita start bekerja. Kita tak diajar benda tu. Your retirement start bila the moment kita pergi sekolah. Tapi kita tak diajar benda tu kat sekolah. Kita diajar 1 campur 1, 15. Apa kena-mena dengan trading? Segala-gala je. Anda tak dapat tengok trading beza daripada ni. Okay. So, berapa persen, it all depend on you and your toleransi kepada risiko. You are not going to take risk kepada anak punya pendidikan. Anda akan letak lebih banyak. Kalau dalam ni, 80% dekat sini. 20% you will trade and contribute here. Kalau untuk persaraan, the same. You will be putting more kepada persaraan anda, and ini adalah untuk anda punya the active side. Tapi kalau anda cuma untuk something yang anda membina aset, it all depend on your toleransi risiko. I cannot go below 60% dekat sini. Maksudnya daripada 10,000 ni, 6,000 sebelah situ, 4,000 sebelah sini. Paling kurang dia. Saya takkan pergi lebih kecil daripada tu. Kalau boleh dengar benda ni dulu-dulu kan Pian. Saya pun kalau boleh nak dengar balik benda ni, ya Allah. Yes, seriously Santi, this is the time for you to educate your anak mengenai all this financial punya ni. This is the time. Jangan ajar dia cuma lukis elite wave. Habis. Budak tu pun jadi macam kita. Letak duit, tunggu. Jadi keluar duit, tak ada ni, habis belanja je. Tak jadi apa. Trading, anda kebanyakan trader, bukan dia tak untung. Ada yang untung, tapi duit dia pergi mana tak tahu. Dia pergi beli benda yang tak perlu kan. Sampai satu masa, habis. Lepas tu ulang balik. Kalau jadi balik, okey balik. Tak okey habis. Dan kita tak keluar daripada kepompong tu tau. Okay? What you want to do is to come up with all this objective ke mana? Tak, there is no such thing as lewat. There is no such thing. When you should start now. Kalau tak start lagi, start sekarang. FTT program tak jawab ni. Kalau dia tak ada such thing as lewat. Dia lewat kalau anda tak buat. Itu je Imam. Start sekarang. Ya, jangan tunggu sampai ni, tapi jangan tergesa-gesa, planning dulu. Dan anda buat anda punya apa yang kita dah bincangkan selama ni Wimon tengok, dan barulah anda fikir pasal trading, berapa persen, position sizing, apa semua. Okay, now katalah anda letakkan 60% 4,000 kat sini. You are talking about 2,000 sebagai risk tolerance anda. Duit anda ada tadi 2,400. Duit asal. Satu jadi kena. Satu tengah pagi makan kucing. Kucing dia lapar. Okey? Pian senyap-senyap pun pian kena. Okey, faham? Okey. Jadi 2,400 anda cuma sanggup hilang 2,000. Antara dua ni, mana yang risiko tinggi? Sini kan? Sini yang rendah kan? So, 2,400, anda cuma sanggup hilang 2,000. Anda letakkan mana? Tengok Galih log out, log in balik. Dia hilang dia punya chat tu. Sebab dia pakai VPN. Daripada sini, anda untuk aktif, katalah 2,400. Kita bahagikan dia, tengok 2,400. Kita ambil yang high risk sikit, 60-40 2,400 tak darab dengan 60%. Okey. Jadi 1,440 kita akan masukkan dalam mana-mana yang ini. Anda pergi study Kalau bumi, this one
nothing can beat it. Kalau Bumi Putra. Yes, saya tak dapat pergi terlalu deep sebab itu jadi nasihat pelaburan. Saya tak boleh pergi terlalu deep. Ya, ada banyak, tapi pergi and get all your info. Get all your info. Di mana dapatkan mana yang banyak bagi pulangan. Tapi ingat, lagi tinggi pulangan, lebih tinggi risiko dia. Bukan mutual fund tak ada risk, bukannya fixed deposit tak ada risk. Yang tak ada risk cuma tu je. Ini yang dijamin. Up to certain amount. Yang lain-lain ni semua ada risk. Okay? So, 1440 masuk kat sini. Another berapa lagi? Another 1440, 560. Okay? Anda masukkan sebelah trading side. Okay, now. Anda punya risk adalah 2000. 560 over 2000 itu adalah sebanyak 28%. Ini adalah sebanyak berapa ni? 560 bahagi dengan 2000. Itu adalah sebanyak 28%. Maksudnya, maksudnya kalau anda punya position sizing untuk yang asal ni adalah 1R. Now anda masuk konsep R. Apa yang dimaksudkan dengan 1R situ? Satu risk. Ingat, anda sedang buat konsep nominal sekarang. Anda sedang trade as if anda ada 10,000, di mana anda start dengan 2,400. Anda tak ada lagi 10,000. Anda akan trade macam ada 10,000, tetapi anda tak dapat ambil risiko penuh. Risiko yang anda cuma dapat ambil sekarang ni adalah sebanyak 28% daripada the whole thing. Okey, apa maksud dia? Di sinilah anda kena tengok kepada sistem dagangan anda. So itu I encourage you guys. There is no second thing. Dia tak ada ni. Anda kena tahu teknik anda, berapa R multiple dia, berapa pulangan dia untuk satu jangka tempoh. Multiple. Multiple. Jadi teruk tu spelling. Untuk katalah kita letakkan selama tempoh 3 bulan. 3 bulan. Kita letakkan berapa dia punya frequency of trade. Berapa kali dia trade untuk satu jangka masa. Kita ambil lah 3 bulan. And you have to test it. Tak kisah ada scalping ke, ada apa ke, you have to know your system. You cannot be doing just pakai je. Orang tunjuk, aku pakai. Orang tu profit, aku pakai. Tak. You need to test out your system. Jangan main macam sekarang. Balik kelas, terus pandai dah aku pakai teknik tu. Trade, dan mula-mula cantik. Lepas tu, dia pergi kelas lain. Kita faham dah kenapa. Kita faham dah kenapa. Kenapa? Dia tengah cari teknik lain. Sebab dia tadi yang tu tak jadi dah. Habis. Dia akan lompat. Dia ikut, dia letak duit. Lepas tu, mungkin pada waktu tu, teknik tu mungkin bagus. Tapi pada waktu tu, dia tak kena dengan membaca market. Tak kena. Kita pakai 2-3 minggu, lepas tu, ada pergi tukar teknik. Ada pergi teknik lain. Anda tak test dia dulu. Anda pakai, main buta je ikut. Tapi selalunya frustrating, tak jadi. Lepas tu ada tak disiplin pakai dia. Lepas tu cover loss, tekan, entak loss. Jadi okey, teknik tu bagus. Tak jadi, teknik tu tak bagus. Tukar lagi cikgu. Itu biasa. Itu kalau tak pernah buat jadi trader, itu anda tak cukup lagi. Anda akan lalu zaman tu. Kalau masa lalu yang tu, tolong ingat muka saya. Saya dah buat semua tu, saya tahu. Tu tak bagus, ini tak bagus. Tapi kita tengok balik dia punya sejarah. Allah, dia tak pakai pun. Dia pergi hentak sini, hentak sana. Dia pergi layer sini. Dia pergi masuk, tiba-tiba tengah jalan dia masuk. Tak ikut pun teknik. Kalau dia ikut pun, dia ikut kan. Tiba-tiba lot sizing dia lari. Itu biasa.
Ataupun tak belajar lot sizing langsung, dia belajar teknik je. Berapa lot? Cukup rasa kan. Itu biasa. Belum. Saya kena ceritakan benda ni dulu. Frequency. Sebab before kita masuk pada position sizing tu, Mirul, you have to know your system dahulu. Okay. 3 bulan ni, kita assume dia sebagai the full 2000. Frequency ni. Kita ambil assumption dia, iaitu full 2000 kalau loss, itu adalah kepada 3 bulan ini. Kalau anda gunakan 3 bulan. You can do this for 6 months depending berapa lama anda test out satu sistem. Saya bagi sekurang-kurangnya paling minimum 3 bulan. Tapi itu memang semua orang buat. Semua orang buat. Semua orang buat. Everybody does it. Everybody does it, Raymond. Everybody akan lalu that stage, ya. Di mana anda, terutamanya active trader, anda akan lalu cuba cari teknik yang ni, ini yang cantik, ini yang cantik, ini yang cantik. Sebabnya dia tak ada teknik yang cantik untuk semua orang. Dia ada teknik, the best is if you come up with your own system. Sebab itu saya banyak kongsikan structure, bukannya teknik. Teknik semua bagus. But apa saya kongsikan structure. If you have a technique, anda boleh fit dia kepada structure saya dan anda trade. Itu je. Ramai pun buat yang tu. Pakai satu yang anda dah tahu dia punya performance, ya. Lepas tu dapatkan expectancy. Dapatkan 3 parameter ni untuk sistem anda. Tanpa 3 ni jangan letak duit dahulu. Tanpa mengetahui teknik anda punya 3 benda ni, jangan letak duit dulu. Jangan letak duit 1 sen pun dalam market dulu. If you don't know, basically anda sedang berjudi. Simple. Selagi anda tak tahu 3 parameter ni kepada teknik anda sedang gambling. Simple. Anda tak tahu, anda letak je. Mana anda kata okey ASB pun aku tak tahu, tapi basically daripada sejarah dia kita tahu dia punya prestasi. Kalau yang ini dia kepada anda tahu, dia bukan orang lain tunjuk ini SS dia profit saja. Kita pula dia tak sama. Sebab frequency trading anda kena test out sistem tu kepada anda, tradable time anda, masa anda, pemahaman anda. That's why any system, you have to test it yourself. You have to test it yourself. Dan anda stick to the T. Dia kata buy kat sini, buy lah dia. Tapi ini tak ada tapi. Teknik lain kata tempat tu tak. Teknik tu kata buy kat situ, aku nampak buy berdasarkan teknik itu, aku pakai dia. Test out dia. Demo tak ada feel bang. Kalau nak feel jangan trade. Jangan trade. Pergi bercinta ke, pergi apa ke, jangan trade. Sebabnya musuh kita adalah emosi. Bohong kata tak ada emosi. Bila ada duit, cerita pasal duit memang cerita emosi. Jadi kita nak kawal benda ni semua. So, buat benda ni, any system, test it out. Paling kurang tempoh 3 bulan. Paling kurang adalah 100. Paling kurang 30. Tetapi ideally anda ada 100. 100 entry yang anda boleh nampak 3 parameters ni. Whatever that is you trade, Santi, whatever that is you comfortable kepada timetable anda. TikTok lah. Saya tak ada akaun TikTok. Saya rasa lepas minggu depan saya pun nak kena buat akaun TikTok. Macam-macam orang cerita pasal TikTok. Saya tak pernah ada lagi akaun TikTok. Tak tahu apa cerita. Macam meriah je TikTok tu. Tak kisah IB ke apa ke, bagi saya itu adalah satu cabang income. Tak salah. Dia tak salah untuk anda buat. Dan IB pun bukannya dia apa, ada kerja dia. Dia kena explain kepada customer. Tak salah. To me, whatever you can make income asalkan dia masuk akal dan tak menyalahi agama dan undang-undang itu. Okay. Now, untuk soalan Fazrin tadi,
Once you get all this, then anda tahu, katalah sistem anda dalam masa 3 bulan ni memberikan sebanyak berapa kali entry. Kita ambil lah 50 entry. Kita assume 2000 ni adalah 50 kali entry. Okey, kita assume Fazrin. So ini adalah sebanyak berapa? 2000 bagi dengan 50. Satu entry $40. Stop dahulu. Anda baru saja ada 560. Macam mana nak trade $40 satu entry? Ni yang 28% tadi. Jadi 40 kali dengan 28%. Satu entry, position size anda $11.20. Faham tak Fazlin? Mirul? Mana dah delete kak? Tak, Galih bila dia terputus daripada VPN dia punya chat akan hilang. Tu yang dia sekejap ada, sekejap tak ada tu, dia pakai VPN. Faham dah? Mana Mirul ni? Penat aku lukis tu kira satu-satu. Ini 1A anda pada waktu ini. Pada waktu ini. Ini 1A anda. Boleh? Faham tak? Esok kita masuk lagi bab ni. Saya tak puas hati. Banyak lagi saya nak cover ni. Instrumen rasa dah tahu kan? Pian, instrumen apa semua tu dah tahu kan? Cycle dia. Growth, value, stock. Bila kita dalam 3 kan growth. Bila masuk 1 pun biasanya growth. 5 tu value stock naik balik. Bila masuk 2 balik, value stock naik balik. Mana Fazlin? Saya tak nampak chat sekejap ya. Faham macam mana nak kira lot sizing? Tanya diri anda, if you are comfortable, then you go ahead. $1. Nak tunggu last. Ulang-ulang. Astaghfirullahalazim. Panjang-panjang aku cerita satu trade berapa. Berapa position size. Okey, ini 1A anda pada mula portfolio anda kalau anda memulakan banyak ini. Oh, akaun lain-lain currency. Okey. Tak apa. Saya tahu yang ini 18-15 minit. Tak cukup. Besok kita sambung lagi. Okey, 1A ni faham tak? Saya nak cerita pasal position sizing. Boleh? Okey. Untuk soalan Pian, paling simple kalau saya nak jawab selain daripada akaun lain-lain currency, senang je. Pergi tengok chart ini sekarang ni Pian. Pergi tengok chart ini sekarang ni. GER 30. Value dia yang sebelah sini, yang harga dia, chart dia ataupun stok dalam euro punya stok, any stok dalam EU50 ke, ini indeks, dan ataupun anda pegang beli saham-saham dekat Europe harga dia yang dekat sini, ini maksud saya. Ini harga dalam ni, ini dalam USD ke dalam euro? Faham. Ini dalam euro. Nampak tak? Ini dalam euro. Okey. Kenapa itu penting? Ada sinar sikit kan?
Joe punya laju dia type yo jadi yo. Ada sinar tak Tian? Sekiranya anda sedang menjangkakan bahawa di sini akan membuat motif wave, okey, motif wave, dan selepas tu reset untuk buat motif balik, pada masa yang sama anda nampak untuk ini dijangka akan buat ini, anda nak pegang banyak dalam ini ke dalam ini? Anda kena faham benda-benda ni. Pecahan kepada mana yang anda letakkan duit. Another one is this. If you are looking at ini, mana ini? Never delete aku ni. Kalau anda sedang melihat kepada benda ini, USD-CNH, mana USD-CNH saya? Kalau anda sedang melihat ini, yang saya dah letak dari awal Discord channel kita, anda sedang melihat ini berapa wave? Ada tak terfikir nak letak kat mana? Ada nampak tak benda ni? Kalau saya sebut dia jadi nasihat pelaburan. Jadi nampak Jo? Boleh? Sebab biarpun anda profit tadi, katalah anda pegang dekat US indices, if USD is going down, boleh Rosli? Itu jawab soalan Pian last 2 bulan. Saya tak dapat jawab direct sebab itu jadi nasihat pelaburan. Tapi saya harap chat ini semua menjawab soalan saya. Sebulan lepas. Saya ingat lagi Pian tanya pasal Huawei ke apa. Boleh? Ini ada dalam kita punya Discord kan? Saya naikkan dia symbolic level. Yes. Itu adalah satu level yang dikatakan sebagai, kalau lebih daripada tu, China manipulate. Faham Pian? Okey. So, kalau saya sebut dia jadi nasihat pelaburan, saya tak boleh sebut. Xiaomi. Dah, tak boleh sebut 2 kali. Dia jadi nasihat pelaburan. Faham? Tak faham, aku tak tahulah macam mana aku nak jawab lagi. Saya ingat benda-benda tu. Bukannya saya tak ingat. Cumanya ada masa sebab kalau saya sebut dia jadi nasihat pelaburan. Jadi anda pergilah cari-cari yang macam ni kan. Ini pun salah. Macam mana spelling dia? Bukan, ejaan dia lain. Macam ni. Yang dekat. Macam mana spelling dia? Ini. Kan? Kalau saya lah, saya minat bila dia buat ni. Kalau we know China is doing that kan, doing that crackdown kan, if this around this area lah. If anda terlepas yang ini, you are looking for this. Ya. Faham? Unless dia pergi sini. If you are not entering here, anda terlepas kapal yang sini. Itulah benda-benda je lah.
benda-benda dia. Fikirkan apa saya sebut. Banyak benda saya tak dapat sebut sebab dia jadi nasihat pelaburan. Tetapi I hope anda dah semua memikirkan perkaitan di antara all dagangan ni kepada pelaburan dan memahami struktur market, dinamik pasaran. Cuma ini je. Ini je. Itu sahaja. Faham? Okey. Ini je. Boleh? I hope banyak persoalan dijawab melalui ini. Dan anda bahagikan akaun anda. Even tak kisah base currency akaun anda apa, sebab pulangan dalam yang ini tadi, kalau anda masuk, contoh, kalau anda masuk, mana pergi dia? Kalau anda masuk yang ni, duit dia dalam yang ini. Jadi kalau kita ada pergerakan ini akan naik. Faham? Boleh? Ni. Kalau siapa ingat saya duk canang pasal level-level ni kan, siapa lah ingat dulu. Kita ada badan dia yang tengah kawal dia punya ni. 5 minit lagi, aduh. Kalau dia dah masuk dalam bursa, itu dalam ringgit. Jadi anda ada pro and ada con dia lah. Kalau dia dah masuk dekat bursa, anda akan membeli dalam ringgit. Jadi anda tak ada exposure kepada exchange rate. The moment anda cross border membeli dekat lain di luar, then anda kena factor in exchange rate. Technical analysis investment dan trading beza tengok time frame. Tak, saya daripada time frame kepada leverage sekali. Sebabnya saya melihat kepada trading, konsep saya melabur. Saya melabur kepada sistem. Faham tak kali? Itu yang saya selalu sebut. Labur kepada satu sistem, dagang sistem anda. Anda bukan trading. Yang trading tu teknik anda. Anda cuma ikut dia. Dia kata buy, anda buy. Dia kata sell, anda sell. Teknik tu cuma teknik. Tak ada apa-apa pun. Dia tak perform, kita turunkan lot sizing dia. Dia perform, kita naikkan lot sizing dia. Dia tak bagi apa kita nak, kita tak pakai. Seorang trader yang bagus, dia akan ada 2-3 sistem yang dia pakai. Bila yang ini ekspektasi rendah, yang ini ekspektasi tinggi, saya sentiasa trade 3 teknik tau. Saya sentiasa trade 3 teknik. Sentiasa 3 teknik. Ya. Di mana 2 lagi saya akan letakkan dalam demo. Biar je pakai jalan. Itu je. The moment anda risau pasal setiap satu-satu ni, itu tak dapat. Let your system read the market. Kita setiap hari buat yang sama. Saya sama je. Galih dah ikut berapa lama kan. Pada hari pertama sampai hari ini, apa beza dia? Sama je. Cumanya saya pergi dalam. Bila anda dah faham, okey, saya bawa anda sini. Faham konsep ini, saya bawa. Sampailah satu peringkat anda dengar, alah, dia dah ulang balik cerita ni, aku dah boring dah dengar cerita ni. Saya nak anda macam tu. Sampai dah Zul cerita ulang. Tapi kalau anda perasan, semua konsep dia daripada 2016, 2014, 2015, apa yang follow saya, sampai hari ini, dia sama je. Konsep saya semua sama je. Letakkan time frame besar kan? Letakkan time frame besar. The thing is, contoh macam Elliott Wave sendiri, dia ada banyak teknik tau. Yang saya tunjukkan adalah satu teknik, iaitu kepada 3711. Kepada apabila correction tu habis dan kita dah ada trend.
Nombor 2 teknik dia contohnya bila ada tunggu wave 2 ada masuk dekat 61.8. Itu satu lagi teknik. Itu pun satu teknik. Dulu serial student. Tapi nampak kan? Dia semua sama. Everything sama. Tapi apa saya tekankan adalah kepada anda mengikut satu sistem. Sistem apa yang bagus? Sistem anda. Anda bina sistem anda. Anda bina sistem anda. Kalau anda tak ada sistem, you can take whatever yang saya ambil ni dan anda improvekan kepada anda dan anda test out dia dulu. Kalau aku buat macam ni, Zul tunggu dia buat higher high saja. Satu ni tak break, dia kata sini jangan trade. Tapi bila aku trade, aku profit. Kalau itu jadi kepada anda, by all means pakai. Sebab saya pun ada satu teknik yang digelar sebagai channeling. Channeling ini entry tau. Kalau channeling ini entry. Di mana kalau price sebelah sini bergerak dalam satu ini tak. Kalau dia bergerak dalam satu channel, dalam kes ini tak. Tapi kalau 4 ni tak break dan dia dalam satu channel, 2 ni saya trade. Biarpun dia tak break satu. Faham tak? Yang ini contoh ni tak? Contoh dia macam ini kot. Ini tak, ini break. Ini break. Kalau dia dalam satu channel lah. Kalau dia dalam satu channel macam ni. Macam ni. Kalau dia dalam satu channel. 1, 2. Okey. Dia dalam satu channel. Breakout ini, 2 ni kita trade. Dan dia adalah dalam equal link. Sama juga. Equal link. Ini kita trade. Kita tunggu 100%. Dia tak sampai, taklah. Semua sistem bagus. Every sistem bagus. Yang penting, you come back kepada ini tadi. You come back kepada all these objective. Apa nak pegang untuk satu jangka panjang pian, di situlah yang anda gunakan kepada benda ini. Anda fahamkan indices, anda fahamkan kepada ke mana, dan anda tengok kepada dollar index. If you are looking at dollar index going down, you are going to be less memegang aset dalam dollar. AUDJPY. AUDJPY tak silap saya dia dalam satu channel. Ini. Yes, yang ini. Ini contoh dia. Ini keluar lah. Ini terkeluar. Kalau dia terkeluar macam ni tak. Kalau dia terkeluar macam ni tak. Yang ini kot. Kalau dia terkeluar tak. Sini tak. Ini kita masuk. Ini tak keluar. Jadi 2 ni kita trade. Iaitu ini. Ini satu lagi teknik dalam elite wave. Ini kita trade. Itu satu, banyak teknik dalam elite wave, banyak teknik. Banyak teknik. Itu salah satu dia. Anda boleh test dia punya teknik, iaitu menggunakan channel. Sambungkan kepada 1 dengan 2. Kalau dia dalam satu channel, lepas tu dia buat 3 wave, tak kisah satu tu breakout atau tak, then trade. Itu channeling. Itu je channeling. Dah masuk pun. Dia buat channeling sendiri Rosli. Tapi saya pernah cerita benda tu. Bukannya bawa ini. Pernah cerita pasal channeling tu. Okay? I hope apa saya kongsikan hari ini buka minda anda. Sebabnya bukan hanya kepada melihat kepada satu-satu nak trade forex saja. Lihat besar sikit ya. Dan penggunaan time frame serta struktur ni untuk menyesuaikan ke mana duit anda pergi. I hope itu semua clear. Ambil masa, but point dia, anda membina objektif jelas kenapa anda trade. Kita kena sudahkan kita punya sesi ni. Ada banyak dalam nota ni, ambil dekat grup. Pelbagai benda dalam tu.
kita bersama lagi pada jam 8 sehingga jam 9 kita ada sesi analisa pasaran sebentar lagi. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada jam 8 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.